patut berterima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang menyantuni hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim agar projek Jana Wibawa ini dikaji semula dan mana yang dah dapat kontrak itu dibatalkan dulu dan diizinkan untuk kembali masuk untuk membuat tender. Kata-katanya sejumlah 7.2 bilion nilai projek yang diserahkan kepada kontraktor dalam program Jana Wibawa membabitkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini untuk Kementerian Desa dan Wilayah saja telah pun dibatalkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau juga selaku Timbalan Perdana Menteri berkata keputusan untuk membatalkan tender tersebut dilakukan oleh Kementerian Kewangan dan projek itu akan ditender semula. Itu saya kata dulu saudara, bila benda ini dibatalkan bukan artinya menutup periuk nasi orang, tetapi kita mahu supaya setiap kontrak-kontrak yang dianugerahkan nanti benar-benar nilainya sebegitu, tidak ada elemen rasuah. Sebab itu kata Zahid, kita tahu ada sedikit gangguan dari segi pelaksanaan dan beliau yakin sekiranya tata etika dan peraturan diikuti, ia akan dilakukan dengan segera. InsyaAllah projek itu akan siap dalam tempoh yang ditentukan, iaitu projek-projek di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Nilai bukan sikit saja, 7.2 bilion. Jadi kontraktor-kontraktor yang selama ini yang melakukan aktiviti rasuah dan sebagainya berhadapanlah dengan masalah. Itu bukan masalah kerajaan. Kerajaan hari ini mahu membasmi segala kebejahatan. Saudara, terima kasih Saudara Azizul Abdul Hamid. Saudara, dan ini berhubung dengan polemik kumpulan wang simpanan pekerja. Saya lihat semalam bagaimana catatan Ketua UMNO bahagian Batu, Saudara Datuk Ghulam Muzaffar. Beliau mengatakan bahawa kemarin Naib Presiden UMNO yang juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Johari Ghani, menegaskan bahawa beliau berpandangan dalam isu KWSP seharusnya tak bolehlah dibuat melalui pinjaman ataupun loan. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau, kata Saudara Ghulam ni jelas, kita tak mahu penyimpan-penyimpan yang mempunyai simpanan dalam KWSP ini terjebak dengan hutang, dengan hutang bank di mana wang mereka itu dicagarkan. Bagaimanapun hari ini sewaktu menjawab soalan di Parlimen, Dewan Negara masih bersidang lagi saudara, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan bahawa fasiliti sokongan akaun 2 daripada kumpulan wang simpanan pekerja bukanlah berbentuk cagaran oleh peminjam terhadap pihak bank. Jadi pihak bank tidak boleh menggunakan simpanan peminjam sekiranya ahli atau peminjam gagal membayar ansuran pinjaman mereka. Jadi dalam keadaan begini, sebab saya katakan KWSP hanya sekadar sebagai penjamin, tapi bukan cagaran wang mereka dicagarkan. Dan hutang itu boleh dikira semula selepas usia mereka melampaui 55 tahun. Apabila dia kira balik dia punya dividen dan sebagainya, berapa pula yang perlu bayar pada bank, ditolaklah. Jadi artinya melalui dividen, bukannya wang itu tetap ada sebanyak kalau ada 200,000 lah kekal. Ditambah lagi dengan dividen, itu antaranya. Dan sebab itu saya katakan sekali lagi, agar kaki tangan di jabatan khususnya di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja perlu menjelaskan sejelasnya pada penyimpan agar mereka tidak berharap dan mereka tidak salah anggap. Saudara. Ya, Saudara Sazful Azam, apa khabar saudara? Saya harap itulah. Cuma ini kita menyantuni tentang kedudukan Datuk Seri Najib. Hari ini timbul pula. Saya sebenarnya malas nak mengulas, tapi bila dah dituduh macam-macam, saya perlu menjelaskan saudara. Tak benar. Kerana Tan Sri Muhyiddin dia kata bahawa desakan supaya diberi pengampunan terhadap Yang Pertuan Agong itu dilakukan oleh UMNO adalah desakan. Sedangkan dia lupa sebenarnya saudara, dia pernah bersekongkol dengan Tuan Mahdi dalam melakukan pendakwan politik. Jadi mereka yang melakukan pendakwan politik itulah yang melakukan tekanan politik. UMNO tidak. Kita hanya meminta tanda tangan ahli-ahli UMNO dan dihantar pada tuanku. Terpulang pada tuanku untuk menimbangkan. Bukan tekanan saudara. Ini perlu dijelaskan. Tapi bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan UMNO menggunakan tekanan, pressure agung, tak betul. Janganlah dijadikan isu ini sebagai isu politik.
Kerana Datuk Najib juga dihadapkan ke mahkamah kerana ini tindakan politik. Ini keadaannya saja. Jadi saya melihat bahawa isu Datuk Najib ni sudah jadi polemik politik yang bukan-bukan. Cuma yang saya nak bagi tahu terus terang, saya juga kecewa dengan warga UMNO. Apabila diadakan satu permintaan bagi mereka menandatangani petition ataupun surat untuk bukan bantahan, bukan tekanan, surat rayuan ke Bawah Berak Agung. Jadi mereka yang menandatangani itu jumlah ahli UMNO sejumlah 3.7 juta. Tapi yang menandatangani berapa ribu? Saya berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih. Mereka mendapat sejumlah 146,680. Tak setuju. Dan kita cuma ada berapa? 13,936. Leceh lah. Kalau itu keadaan tak payah buat. Biarlah ahli majlis tinggi dengan ketua bahagian yang hantar. Tak payah kita nak ambil kutip tanda tangan ahli-ahli UMNO. Memalukan. Jadi kadang-kadang ini yang saya katakan, kadang-kadang saya terfikir, warga UMNO ni perjuangan mereka setakat mana? Hanya heboh bercakap saja. Bila dia minta komitmen, tak berlaku, saudara. Berbeza dengan puak-puak yang dalam Bersih tu, mereka bila kata buat penghutang suara 150,000. Warga UMNO, aduhai, memalukan, saudara. Sebab tu saya kata kadang-kadang memanglah usaha yang dilakukan oleh pihak yang cuba membuat untuk mendapatkan dapatan tanda tangan ahli-ahli UMNO merayu ke bawah Lui Tuanku untuk memberi kebebasan Najib. Buatlah tanda tangan ramai-ramai. Tapi akhirnya yang minta cuma lebih kurang 13,000. 13,936 setakat ini. Berbeza dengan Bersih. Mereka juga menghantar pada Tuanku. Mereka tak bersetuju. Jumlahnya 150,000. Jadi bila Tuanku nak menimbangkan, macam mana? Ini keadaannya, saudara. Aduhai. Selamat Nazri, dia kata politik Malaysia semakin terus bergolak jika rakyat pengundi terus mainkan sentimen kebencian tanpa menilai politikus muafakat nasional kononnya harus diundi dan sebagainya. Kita akan menghadapi fasa pilihan raya negeri. Dan ini akan dimainkan. Segala keputusan kalau Tuanku sudi untuk memberi kebebasan, memberi pengampunan, ini akan dijadikan isu seolah-olah UMNO menekan. Kalau tak diberi pula, orang seolah-olah mereka mengatakan bahawa UMNO ni dengan hanya sekadar 13,936 orang aja menandatangani. Yang lain pun tak bersetuju katanya. Ini akan menjadi politik, menjadi polemik. Saya rasalah kalau itu keadaannya, lain kali kalau nak buat sesuatu tinjauan atau kutipan, pungutan suara, fikir dululah. Jangan memalu diri sendiri. Saudara Cik Lat, dia kata dividen K2SP mesti lebih tinggi daripada interest bank. Baru pencarum untung. Saya rasa begitulah yang sedang diusahakan oleh pimpinan negara. Sebab itu mereka tidak mendedahkan pinjaman itu yang akan dijamin oleh K2SP kepada bank-bank komersial. Dia bank-bank yang ada link dengan kerajaan macam Bank Sepadan Nasional. Itu keadaannya. Saya rasalah saya kecewa. Jadi sepatutnya warga UMNO kenalah meningkatkan solidariti kita. Kita tidak. Saudara Jemini, terima kasih. Kita ni orang UMNO ni kadang-kadang heboh di luar saja. Tak setuju. Tak setuju. Bila ada penghutang suara, tak ada. Setuju, minta. Kalaulah tidak dilakukan, UMNO tidak memohon pengampunan pada Agung, Presiden dimaki hamun. Tapi bila diadakan penghutang suara, saya sama Zelan Daud, saya setuju. UMNO ni lembab. Saya warga UMNO, saya orang UMNO, saya juga kecewa melihat keadaan begitu. Tak buat, maki hamun. Buat tak tahu aja. Tak ambil kisah, tak ambil pot, kata orang. Itu keadaannya. Sulaiman Jamaluddin, duit pendahuluan bawah meja sudah bagi. Projek kena batal pula. Itu terpulanglah. Panaslah buntut penyamun yang ada kat situ. Saya dah bagi tahu isu jana wibawa ni saya tak nak cakap lebih. Kalau saya cakap lebih ni bulan puasa, menyerap darah saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid itu betul. Mana-mana projek yang diberi itu dibatalkan dulu, kemudian ditender semula. Kalau mereka benar-benar
ikhlas melakukan usaha untuk mendapatkan projek itu secara telus, tak ada masalah. Saya dah cakap dulu, saudara, tak silap saya dalam bulan lepas saya dah beritahu. Surrender, jumpa dengan pegawai, jumpa dengan kementeri, bagi tahu terus terang, saya dulu dapat projek ini, tapi saya kena bayar banyak ini. Sebab itulah nilai kontraknya banyak ini. Tapi saya bersetuju untuk ikut ini. Dan tidak ada, yang atas semua saya tak ada dah. Saya ingat tak ada masalah. Tapi kalau projek tu nilai dia 100 juta, tapi kena nak bagi orang-orang tentu 5-6 juta ataupun 10 juta, dinaikkan pada 110 juta, ini yang saya katakan ketirisan berlaku. Jadi surrender lah. Biarlah lepas itu bagi tahulah bahawa SPRM untuk kejar mereka tu. Secara Ayub Tasik sini, dia kata kalau betul lah ahli UMNO 3 juta, maka tunjuklah bukti. Bukti di PRL 15, UMNO kalah. Sebab ahli dah ramai masuk PAS dan PN katanya. Itu saya Ayub Tasik sini, dia kata dia pun masuk sana, terpulang kepada anda lah. Tetapi bagi saya, ini menunjukkan satu gambaran yang tidak baik. Apabila diadakan pungutan suara daripada UMNO, cuma dapat sekitar berapa ribu, 13,000 saja. 13,930. Okeylah kita kata 14,000. Berbeza dengan lain. Orang lain dapat 150,000. Jadi inilah saya harap warga UMNO betul-betul kalau mau berjuang betul-betul. Saudara Aris K, tak payahlah guna undi rakyat. Saya bercakap bukan soal undi rakyat, saudara. Saya bercakap soal warga UMNO sendiri. Yang saya kesal kerana ini memberi gambaran yang tak baik. Soal UMNO ni cakap pumpang-pumpang tak sampai ke mana. Saudara, MT dan ketua bahagian saja. Mana ahli-ahli tak setuju ke? Ketua-ketua cawangan Saudara Rosli Zahani, sebab dia kata saya setuju, sepatutnya ketua-ketua cawangan kena bermain peranan lah. Bila kita mesyuarat, beratus-ratus ribu, berjuta datang hadir mesyuarat. Ke mana mereka sekarang? Saudara Muklis Lis, I caga tukar pula. Dan satu jamin pintar. Pulanglah saudara. Abdul Majid, bukan apa UMNO bahagian tak buat kerja. Saya bersetuju pandangan Abdullah Banjid. Inilah nasib UMNO ni. Mereka yang dapat jawatan semata-mata nakkan jawatan. Dan mereka merasakan bila dapat jawatan itu untuk mengaut kekayaan sendiri. Sedangkan saya nak bagi tahu, zaman sudah berubah. Ini zaman kerajaan perpaduan yang tidak lagi akan melayan sebarang usaha ataupun sebagai tindak tanduk yang bermewah-mewah ataupun mendapat projek melalui politik. Tak ada dah saya. Saudara Mazlan Daud dia kata kalau UMNO sah sangat saya sokong DAP. Pula dah. Saya cuba menyantuni pandangan-pandangan teman-teman. Saya harap saudara, isu polemik Datuk Seri Najib apa semua ni, kalau nak buat betul-betul. Kalau nak rayu, tunjukkanlah bahawa 3 juta ahli UMNO minta. Ini macam mana tuanku nak pertimbangkan? Itu keadaan saudara. Saudara Abdullah, saudara Puan Syarifah Hafifah, Bai Chef Tahir, Gerantung. Baik saudara, itu keadaannya. Sebab saya kata jangan kita salah pintu. Jangan salah pintu. Kena ingat bahawa apa yang dilakukan oleh UMNO, dia bukan petition. Ia rayuan. Beza saudara, petition itu yang dikatakan tekanan. Macam mana Mahyudin kata bahawa UMNO nak menekan Agong. Tak betul. Jadi keadaan sekarang ni kita terus serang lah. Tok Seleko. Rakyat melihat dalam keadaan sekarang ni terpulanglah Tok Seleko. Sama ada apa-apa pun berhubung dengan konspirasi dan sebagainya terpulang. Saya cuma nak jelaskan di sini, ketahui mantan Menteri Besar Perlis Datuk Azlan telah pun dihadapkan ke mahkamah apabila ada tuduhan mengatakan berlakunya pemalsuan dokumen-dokumen sepanjang beliau mentadbir negeri Perlis. Dan banyak orang mengatakan bahawa ini adalah atas kehendak ataupun arahan pada menteri. Jadi sebenarnya menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim petang tadi, dia kata dia tidak campur tangan dalam pendakwaan ke atas bekas Menteri Besar Perlis, iaitu Datuk Seri Azlan Man. Jadi bukan beliau yang membuat laporan kepada polis ataupun SPRM. Malahan beliau tidak pun menyuruh siasatan dilakukan. Jadi yang paling akhir, katanya macam mantan Menteri Besar Perlis ini, beliau tidak menyiasatnya. Siasatan itu dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah.
Jadi dalam keadaan begini banyaklah orang marah. Katanya bahawa melontarkan macam-macam tuduhan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu beliau mengatakan bahawa susah senang saya akan hadapilah. Jadi kalau orang nak menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri kerana ketegasannya untuk melawan atau menentang korupsi dalam jabatan-jabatan kerajaan, pimpinan-pimpinan negara, dia kata dia redha. Tak ada masalah pada dia. Kerana dia kata bukan sedikit, termasuklah pimpinan-pimpinan yang ada dalam kerajaan, sama ada menteri dan ahli-ahli esko kerajaan, wakil-wakil rakyat. Secara muklilis, peniaga di Sabah juga huyuk akibat ramai tak mampu berbelanja seperti kerajaan sebelumnya. Secara muklilis, saya dah bagi tahu tak boleh nak katakan kerajaan teruk kerana beliau mewarisi hutang yang begitu banyak. Itu pun mulai 14 bulan nanti dapatlah sedikit bantuan raya setara. Itu pun tinggi. Tahun lepas dah cuma 500, tahun ni dapat 700. Puan Nuzan Saad. Dan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau memberi contoh. Dia kata macam lembaga hasil dalam negeri, dia tidak akan bertolak ansur. Selaku Menteri Kewangan, dia telah pun meminta pegawainya untuk menyiasatlah. Dia tak adalah spesifik orang itu orang ini, tidak. Semua fail-fail mereka yang melarikan wang negara perlulah diburu dan negara tidak boleh berdiam diri. Itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengatakan bahawa pihaknya tidaklah mahu mengenakan sesiapa. Yang paling penting, tadbir urus, tata kelola negara mesti ditadbir sepenuhnya. Beliau mengingatkan jangan ada lagi elemen-elemen rasuah, jangan lagi elemen-elemen mereka saya Amiruddin Amir B40 dapat RM200 nak beli baju anak raya apa tak lepas. Untuk kita itu keadaannya, negara tak ada duit Amiruddin, sebab tu sekarang ni nak kejar ni. Ini puncanya kenapa? Kerana negara berhutang. Kalau negara kita makmur, kita macam dululah, hutang pun tak banyak mana, okeylah. Sarah Abdul Fattah dia kata orang makan rasuah ni perlu dikejar lah. Itu mereka yang mengakibatkan kita dalam keadaan sukar sekarang. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata dia tidak akan bertolak ansur walaupun sehingga tahap beliau dijatuhkan pun dia kata dia reda terpulanglah, dia kata sebab dia mahu melaksanakan reformasi ataupun islah dalam kepimpinan. Terima kasih Saudara Zari dari Pasir Mas, Kelantan. Begitu juga saya, Datuk Seri Anwar dia tegas apabila beliau menjawab dan menjelaskan berhubung dengan pelantikan Datuk Aziz Rahim sebagai pengurusi Kedah. Jadi menurut Datuk Anwar Ibrahim dia kata pelantikan itu masih belum lagi dikeluarkan surat. Jadi pihaknya sedang berunding dengan Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO untuk meneliti semula pelantikan tersebut. Dia kerana surat pun belum keluar lagi. Dia perkara itu sudah dibincangkan antaranya bersama dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri. Penelitian semula dilakukan berikutan. Surat pelantikan juga belum dihantar kepada Abdul Aziz. Jadi dia kata beliau berbincang dengan Presiden UMNO dan mereka akan meneliti semula, memandangkan kerana belum ada lagi surat pelantikan dan banyak orang mempertikaikan. Jadi harus diteliti. Kerana sebelum ini memanglah Datuk Zahid berhasrat untuk melantik Saudara Aziz Rahim sebagai pengurusi Kedah di Kedah saudara. Tetapi pelantikan sebut belum lagi. Secara Mak Kelana dia kata berjimatlah ukur baju sendiri, betul. Saudara diri duri-duri dia kata semua nak harapkan bantuan dapat sedikit syukurlah. Takkan segala-galanya ditanggung oleh kerajaan. Ini yang saya katakan. Apakah pimpinan negara ini akan dilihat baik apabila dapat memberi semua, memenuhi kehendak rakyat? Saya cakap terus terang saudara, saya langsung tak dapat 10 sen pun. Tapi bagi mereka yang dapat bersyukurlah. Jangan nak marah sebab jumlahnya banyak saudara. Kalaupun RM200 seorang, tapi kalau yang melibatkan sampai 3-4 juta orang, jumlahnya bilion di saat negara masih berhutang. Sir Adam Rose dia kata macam mana dengan Zeti, Taufik Aiman, Muhammad Noor Yaakob, Rohana, Jolo dan isu forex. Saya yakin bahawa semua ini akan sampai waktunya. Akan terdedah satu persatu Sir Adam Rose. Jangan risau saya. Dan begitu juga bila menjawab hari ini beliau buka puasa dengan warga di Meru di Ipoh. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa walaupun ada pelantikan dalam GFC,
Tetapi beliau mengingatkan mereka, zaman sekarang bukan zaman waktu UMNO dulu, semua orang boleh berbelanja sesuka hati, tak boleh dah. Segala-galanya mesti diteliti secara telus dan matlamat adalah untuk mentadbir dan memberi perkhidmatan tata kelola yang terbaik. Itu katanya tadi. Dan kita berharapkanlah secara kaki tangan kerajaan harus memberi kerjasama demi lestari kepentingan negara kita, saudara. Ya?